Sangat beza sebab apa? Beliau berusia umur 20-an, awal 20-an, lebih exact lah 22 tahun. Tapi yang bestnya beliau kontrakted sebagai ejen pada usia 18 tahun. You bayangkan, saya fikir-fikir balik kan, diri saya kan, waktu umur 18 kan, waktu tu masih lagi tak tahu lah begitu kan. Lepas habis SPM nak kerja. Kerja apa? Kerja biasa apa? F&B lah kan. Kerja KFC, kerja McD, kerja part-time. Sementara tu dapat nak pergi sama belajar. Tapi beliau mindset dia memang sangat berbeza nak buat bisnes. Tapi maybe secara awalnya tak tahu pun apa bisnes. Tapi dia nak buat duit. Tapi Alhamdulillah beliau hari ni dah tahun ke-4 tak silap saya kan. Usia 20-an dan masih lagi penuntut ijazah sarjana muda dalam kos fisik industri dan masih lagi tahun lama dalam ijazah, masih lagi belajar buat bisnes. Tapi Alhamdulillah saya rasa InsyaAllah saya rasa income beliau dah level maybe lecturer ataupun kurang sikit dari lecturer lah. Dan orang-orang tengah buang-buang kawan-kawan dia minta dia belajar daripada parents, tapi beliau dah bagi duit kat parents, bagi tu perkara. So boleh tak rakan-rakan kita bangun, kita bagi appreciation, kita bagi semangat, energi yang luar biasa dekat speaker. Saya nak menyebut dekat layan tindakan speaker kita, special friend kita, Encik Zahiruddin. Bagi perkara. Silakan. Mana satu ni? Ada dua. Hah? Oh ni Zoom. Tak, ni untuk record. Oh, okey. Ni cek. Lawa. Okey. Ini silakan. So saya tak payah pegang lah. Tak payah pegang mic lah. Oh, ni je lah. Test dulu. Ini pakai tak? Pakai. Okey. Balik tepukan lagi sekali untuk Zahir kita. Nervous ni. Okey. Okeylah. Okey, saya nak test energi dulu lah Anda semua bantu saya lah. Saya selalu tergugup-gugup di depan ni. First time saya sharing MMP. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar Sagro? Baik, sangat baik. Okey, terima kasih atas energi anda semua. Okey. Jawab betul lah. Okey, first sekali saya nak berterima kasih kepada leaders, barisan leaders, Cik Zuhaimi, Cik Razlan, Cik Martin dan Cik Hafizi, dan juga barisan mentor kerana memberi saya peluang lah untuk bercakap di hadapan ni untuk sharing MMP kali ni, March pada tahun 2022. Okey. Jawabnya. Sekejap nampak Orang-orang Zoom nampak ke saya? Ke saya terlalu ke tepi ke? Sini kot. Kan? Sini okey. Okey kot. Okey. Alright, so saya teruskanlah. Okey. Oh, ni sharing pertama saya MMP ni. Nanti you guys semua akan ke depannya, rasalah sendiri. Keluar tak? Okey. So ni saya punya profil. Siapa saya? Nama saya Muhammad Zahiruddin Fakrul Syakirin bin Zuhri. So biasa orang panggil saya Zahir lah. Ada orang panggil saya Syakirin. Cikgu Syakirin. Ada cikgu saya panggil saya itu yang paling malas lah, dia panggil Din. Banyak-banyak panggil Din je. Din kam macam tu je kan. Fakrul tu jarang lah. Tapi kawan-kawan saya banyak tu. Dia yang panggil saya Muhammad, seorang je, mak saya. Kalau saya terduduk atas tudung dia. Muhammad macam tu kan. Okay. And then saya lahir dekat HKL pada bulan depan birthday saya 22/24/2000. Saya sama dengan our AM lah. 3 bang 14 ingat saya. 20. Kan biasa pergi Star Club tengok dia disambut kan. So best lah. Saya rasa mungkin kalau saya pergi Star Club disambut juga kot. Kan. And then saya tinggal dekat Gombak. Memang saya dari kecil dekat Gombak sampailah sekarang tak berpindah.
Orang Gombak lah. Gombak ni heaven. So, siapa orang Kajang kalau pindah Gombak mesti tak nak keluar punya. Tu orang-orang lain kan. Sebab Gombak ni dia macam strategik lah. Semua benda ada. Ada parking. Kan. Kan? Parking Mustang depan tu kan. Saya selalu nampak 5900 Mustang depan tu. And then alah, tak ada dah. Okay, so saya cerita education saya lah, education background saya. Saya first sekolah saya dekat SK TTDI, Taman Tun Dr. Ismail. Saya duduk Gombak, tapi saya sekolah dekat TTDI sebab mak saya kerja area Damansara dengan PJ. So saya naik motor, masa tu ingat saya tak ada kereta. Bukan saya lah, parent saya tak ada kereta. Dia just naik motor SS 110 kot, yang berasap tu kan. Kalau naik bukit jerbu belakang tu, memang motor tu memang makan asap lah. Tapi sampai daripada Gombak pergi ke TTDI, lepas tu pergi ke PJ, pergi Damansara kan. And then kalau saya sikat rambut pagi tu memang hilang dah. Sebab saya duduk depan kan, tak pakai helmet pula tu. And then saya berpindah ke SK Gombak Setia pada 2000, tak ingat saya. Tapi masa itu saya dah jam 4 lah. Saya dah jam, sebab dah besar kan, dah tak boleh dah duduk raga depan tu, dah tak muat. So saya pindah dekat Gombak, sekolah sendiri kat situ kan. And then saya terus ke SMK Gombak Setia sebelah tu lah. Yang peliknya, masa saya SK, semua orang macam nak lah kan. Biasa orang dah daripada UPSR ni, aku nak masuk MRSM, aku nak masuk SBP kan, sekolah kluster kan. Tapi impian saya nak masuk sekolah sebelah. Saya pun pelik kan, sebab saya tengok padang dia luas gila kan. So macam, oh best ni lari-lari kat sini. So sampai saya rasa macam, aku nak skip lah UPSR, nak masuk Form 1 terus. Macam tu lah. Tapi Alhamdulillah saya berjaya manage untuk masuk SMK Gombak Setia lah, dengan mudahnya. Sebab biasanya orang panggil ni sekolah-sekolah kena buang. Manja betul. Biasa orang-orang daripada MRSM ke apa kan, dekat area-area Gombak tu, memang keliling tu sekolah-sekolah kluster. So siapa yang macam kena buang akan masuk Gombak Setia. Memang kena buang masuk Gombak Setia. Macam tu lah. Tapi tak lah Gombak Setia ni bagus tau. Okay, and then saya lepas daripada SK Gombak Setia, SMK Gombak Setia, saya pergi ke Jengka, UiTM Jengka. So UiTM Jengka tempat Mak Noah lah. Tapi saya tak pernah nampak dia dekat sana. Sebab dia orang Kajang sekarang. Ada kat sini. So saya pindah kat Jengka, masa tu diploma lah UiTM. First saya jadi mahasiswa lah. Okay, daripada duduk bandar, duduk ke Jengka. Jengka tu memang tak ada apa lah. Paling alah, tak ada sekarang baru ada Maidin. So orang kata memang change environment lah kan, daripada kita boleh suka-suka pergi kedai sana kedai sini, tapi duduk UiTM Jengka tu kena naik van. Pelik pula naik van ramai-ramai, kena tunggu the van. Sebabnya van dia satu je, nak perginya. Lepas tu lelaki 2 je boleh duduk kat depan, yang lain belakang semua perempuan. Tak adil gila. So kalau beratur belakang, 2 lelaki yang pergi. Tu mana yang SEM 1 lah. SEM 2 kalau pakai van tu jijik lah. Tiba at least naik motor lah kan, sebab Grab tak masuk. And then sekarang saya dekat UiTM Shah Alam. Tapi saya tak pernah masuk lagi lah, online belajar. So daripada saya habiskan diploma saya dengan online, dan saya start degree saya dengan online lah. Okay, hybrid. Okay, dekat UiTM Shah Alam saya ambil fizik industri. Sebab masa diploma saya ambil applied science, which is the science umum. Saya belajar semua, bio, fizik, kimia, admat, semua saya belajar, macam SPM. Tapi lebih detail lah. Cuma bila dah Shah Alam, saya pindah ke fizik industri. Okay, and then saya jadi agent, start contracted pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan akan datang lah. Okay, saya dah tahun ke-5. Tahun ke-5 lah dalam Prudential. Okay, boleh next ke? Okay, so ini adalah gambar family saya lah. So ini mak ayah saya. Okay, yang ini adik saya sebelah tu. Dia dah tinggi saya sekarang, dia baru tingkatan 2. So dia tinggi lah. And then sebelah tu kawan saya SPM. Ni last paper lah masa ni. Last paper lah, tak pakai tie lah. Saya kerek sikit. And then okay, ni saya nak cerita ni.
ini masa saya sekolah dulu. Saya memang suka join program-program sekolah. Ni bukanlah suka join program sekolah. Program under koperasi sekolah. Dia kalau orang tengok macam nerd gila masuk koperasi kan. Macam jual pen ni, jual buku kan. Tapi tak tau, koperasi ni dia macam power lah. Dia membina insan lah kiranya, contoh. Sebabnya bila dah masuk koperasi tu dia ada level dia. Jadi pengerusi, pengurus projek macam tu lah. Okay, so ini saya masuk pertandingan. So masa tu saya tingkatan 3. So first time lah masa tu saya bercakap depan 500 orang lah. Saya mewakili national lah masa ni, peringkat kebangsaan. So adalah juri-juri depan tu kan, tengok kita present produk. Dia sama je bisnes juga. Kita create company, lepas tu kita buat produk, lepas tu kita present apa yang kita jual. Macam tu lah. And then alhamdulillah masa tu tim saya bawa balik lebih kurang 20,000 lah. Bukan untuk sekolah, untuk kita orang. Kalau untuk sekolah kita tak dapat balik. So untuk kita orang, lala kita enjoy, pergi Universal Studio, beli laptop apa semualah. Ni masa time sekolah lah. Okay. Ni saya bawa mak ayah saya pergi Tony Romas masa tu. First time lah. First time lah. Dan saya paling, orang kata apa kalau mak ayah saya ni dia tak susah sangat, tapi tak senang sangat. Okay. So lah. Macam ayah saya, dia kerja lebih kurang berapa 26 tahun dekat company tu. Gaji dia macam tu je. Daripada saya sebelum lahir sampai sekarang macam tu je gaji dia. Maintain. Okay. Then saya boleh move next kot. Okay, so saya akan cerita macam mana saya bermula. Ni yang best ni. Nampak? Kan? Sekarang tu dulu. Ni pada tahun 2018 kot, coach kan? Okay, so macam ni saya bermula. Pertama sekali saya dapat call daripada abang saudara saya lah. Abang saudara saya Sopian. So dia kawan kepada our coach lah, Cik Zaimi kan. So dia call saya, jangan nak join bisnes tak. Masa tu saya ingat lagi, saya tengah baring lepas SPM, saya tengah tengok Agem Haru. Tengok Agem Haru kau. Tengok Agem Haru kan. Lepas tu tiba dapat call daripada saya punya ni lah. Saya dapat message tu, nak join bisnes tak? Kan dia kata business insurance. Betul lah. Saya tak tahu insurance tu apa kan, memang tak tahu lah kan, sekolah pun tak ajar. Lepas tu selepas beberapa hari tu saya dapat call daripada Cik Zuhaini. Saya dapat call, hello Assalamualaikum Zahir ke? Ya, jomlah kita jumpa kejap. Saya pun willing je, okey jumpa. Mungkin sebab trust kepada abang saudara saya tu. Sebab abang saudara saya tu macam orang kata benchmark lah kepada keluarga besar. Sebab dia pakai Honda Civic. Kan? Saya pakai BM nanti. Nak lawan kan. Okay, so orang trust lah kat dia. So then saya pun pergi jumpalah Cik Zuhaimi. Tapi masa ni dah banyak kali jumpa dah. First jumpa saya tak jumpa lah gambar. Okay, saya ingat lagi first jumpa Cik Zuhaimi, saya pakai seluar plekat. Wah, aku ajar betul. Naik motor jumpa kan. Jumpa kat Old Town, bawa RM1 kan. Tak tahu lah, so memang ada RM1 je masa tu. Lepas tu bawa je lah kan. Ingat nak minum mamak, lepas lah ais kosong kan 30 sen. Lepas tu bawa Old Town pula kan. Lepas tu memang berharap dia belanja je lah. Okay. Lepas tu masa dah sampai tu, okay, dah start BOP apa semua kan, saya tertarik lah dengan, mula tak faham sangat pun, tapi yang menarikkan saya adalah Cik Zuhaimi ni banyak pakai produk Apple. Dia banyak phone dia Apple kan, dia punya MacBook dia logo Apple. Cita-cita saya pada sekolah nak pakai Apple je kan. Siapa member pakai Apple tu, buat kaya sia kau kan, buat kaya kan. Kita duk pakai, tak, kita pinjam phone cikgu sebenarnya. Cikgu bagi pinjam phone kat saya. Okay. And then itu ni masa saya kat Jengka lah. Masa start mula-mula saya join jadi agent, saya ulang alik lah daripada Jengka. Sebabnya saya kontrak bulan 5, saya masuk Jengka bulan 7. So lebih kurang 2 bulan macam tu lah untuk saya buat production. And then saya kena balik Jengka. So bila balik Jengka, saya kena juga datang KL untuk buat sale. So saya ulang alik lah. Every week saya akan ulang alik daripada Jengka ke KL, untuk jumpa klien, untuk buat appointment apa semua lah. Tapi sebelum tu saya kerja dulu Sushi King. Selepas saya jumpa Cik Zuhaimi, saya kerja Sushi King sebab saya nak beli iPad. Saya tak ada duit sangat, saya nak minta mak duit pula kan. Mak pun tak pernah senang.
So saya kerjalah Sushi King kejap. So kerja Sushi King ni saya dapat dalam 1,008 kot. 1,800. So terus convert kepada iPad Cik Zuhaimi. Saya ingatlah iPad tu. iPad tu pun saya dah jual lah. Mahal juga saya jual tu. Berapa tahun dah saya jual 600 kot. Oh, okey tu. And then masa saya kerja Sushi King tu saya belajar macam-macam lah. Macam mana nak datang kerja awal ke apa ke kan. Tapi sebab di Sushi King dia menerapkan Jepun punya style kan. Datang kena pakai baju songkok kan, semua kena pakai. Kena pakai buat sushi kan. Okay. Lepas tu bila dah dah convert, masa saya nak beli iPad tu saya ingat lagi lah, saya memang kerja ni untuk beli handphone. Sebab handphone saya pinjam phone cikgu kan. Jadi saya nak phone saya sendirilah. Saya nak beli Apple masa tu, iPhone 5 kot kan, 1,000 lebih macam tu kot. And then dapat pula gaji, tiba-tiba Cik Zuhaimi offer dia punya iPad pula. Masa tu tak fikir lagi lah pasal production apa semua. And then bila fikir-fikir balik, tak apalah aku laburkan lah dekat iPad ni kan. Belum lagi beli iPhone tu, tak apalah, pinjam lah dulu handphone cikgu tu. Tapi segala pengorbanan tu alhamdulillah dah okey lah, kita capai lah. Okay, then move next. Okay, ni production saya. Okay, saya start pada tahun 2018. Start bulan 5 kan, sampailah bulan 12. Production saya biasa-biasa je, tak macam anda semua yang hebat-hebat. Pada tahun 2018 saya buat 15,000 TPC. Ini memang heaven lah bagi saya. Saya ingat lagi masa tu saya dekat Jengka. Commission saya masuk RM60. Saya rasa orang saya paling kaya gila. Oh gila lah. RM60 masuk Maybank. Siapa nak bagi kan? So masa masuk RM60 tu, memang saya pergi kafe, saya cakap kawan saya, kau nak apa air Milo ambil. Gila. Kau nak apa air Oren ambil kan? Ayam tak payahlah kan. Air sudah lah kan. Lepas tu nama saya naik-naik lah kat situ, Zail belanja Milo lah, Zail belanja Milo lah. Gila lah, saya buat kawan dengan belanja Milo lah. So orang kadang kenal saya dengan masa mula-mula tu lah, budak ni tu belanja Milo tu kenal kan. Masa mula-mula lah kan, masa RM60 tu memang heaven lah. Okay, and then 2019 saya buat 83,000. Okay, 2020 saya buat 99,000. Dan last year saya buat 104,000. Okay, this year insyaAllah lah. Okay, saya memang target untuk ke Vienna, ada rezeki ke Amsterdam. Okay, tapi saya nak cakap yang masa tahun 2018 tu lah, memang saya cakap memang heaven lah. Saya dapat duit sendiri. Serius tu moment yang saya tak boleh lupakan lah. Memang saya belagak gila dekat dalam kantin tu. Kau ambil je, kau ambil lah, aku bayar kan. Lepas tu kalau van saya bayar semua kawan-kawan saya. RM1 je kan. Ada 5 orang je pun. Dah nampak kaya kan. Padahal bayar van je. Okay, and then pada tahun 2019 tu, ini yang saya pergi Bali lah. Ini saya pun tak sure, mungkin saya dah dapat retak. Dan terima kasih kepada Coach Zuhaimi juga, banyak bantu saya. Saya rasa mungkin banyak kali lah saya buat dia marah. Banyak kali lah kan, tak respon lah apalah kan. Tapi saya fikir nanti ejen aku macam tu juga kan, kau kena kan. So saya buat dan follow lah apa Coach Mi cakap, datang kelas. Walaupun 5 kali dia suruh datang kelas, baru sekali saya datang. Tapi usahalah juga untuk datang kan. So sebabnya bila datang kelas, kita ada engagement antara kita. So ada excitement. Okay, aku nak bersama tim aku hari ni. Excited tau. Walaupun saya ingatlah saya first naik MRT kan, daripada Jengka tu, hari Jumaat malam saya dah balik. Jumaat petang saya dah book tiket dah balik sini. So kawan-kawan saya memang takkan jumpa saya Sabtu Ahad, memang kat sini. Lepas tu hari Isnin, hari Ahad lah, Ahad bas last sekali baru saya ambil, baru balik sana balik. So untuk kita pergi ke sini lah, semata-mata nak pergi sini, pergi Sagrup Kajang ni. Okay, so mana yang berkesempatan, mana yang dah ada kenderaan yang free, kalau boleh datang kelas, datanglah kelas. Kalau ada meeting, datanglah meeting. Sebab apa? Akan stay long insyaAllah. Okay, so okay, ini masa saya nak kejar untuk Manila kot masa ni. Okay, yang ni pada tahun lepas lah. Pada tahun lepas Disember saya takat kambang kat ZZ 35,000 TPC. Alhamdulillah masa Januari saya dapat 34,000 TPC.
So kita believe je. Saya pun tak percaya saya boleh dapat 30 lebih ni. Kan? Just masa Amanda cakap kan, tulis kan. Tulis je kan. Kita pun tulis lah kan. Tapi alhamdulillah rezeki kan Tuhan bagi. Kita just believe dan kita buat je yang terbaik, insya-Allah lah boleh datang. Okay, kita move next. Okay, so cerita pasal fokus. Alright, sekejap saya ada note tau, nervous. Mic. Sekejap takut, time. Okay, so cerita pasal fokus kan. Saya mula-mula nak buat slide ni risau juga. Nanti takut tak kena ke kan. Tapi saya just Cik Zaimi kata share from your heart. Just share je lah. So jadi saya pun nak cubalah bagi yang terbaik. Okay, so fokus. Kita nak tentang fokus ni. Boleh tekan slide. Okay, first kali kita tahulah apa yang kita mahukan. Okay, so dalam bisnes ni dia macam-macam. Kalau area, saya rasa daripada area korang dulu-dulu kot, ada je kan MLM lah, apalah kan, yang masuk tiba-tiba dapat untung, masuk tiba-tiba dapat untung, lepas tu tiba-tiba senyap kan. So dia macam-macam. Tapi insya-Allah dalam bisnes ni the real business. So tahu apa yang kita nak. So dalam bisnes ni ikutlah masing-masing impian dia lain kan. Ada orang nak beli rumah, ada orang nak bahagiakan parent, ada orang nak survive untuk diri sendiri dulu kemudian bagi kepada orang lain. Okay, and then opportunity and solution. Saya pernah banyak kali je saya dapat orang kata dia ni student ni bukan ada apa pun. Okay, student pun banyak masalah tau. Betul. Lagi PT sangkut. PT sangkut, pointer rendah kan. Dah PT tak bagi kan. So semua orang ada masalah. Saya ingatlah cakap kat Sarah, saya pernah tanya dia, Kak boleh ke, agak-agak boleh ke saya start club. Saya pernah tanya kat Sarah lah, aku tanya kat Icha. Lepas tu dia kata semua orang ada masalah Zahir. Orang yang ada anak pun ada masalah dia, orang yang single pun ada masalah dia, kalau dia agent pun ada masalah dia, AM kan ada masalah dia. Tapi macam mana kita pandang masalah tu, sama ada dia nak jadikan dia terus dia jadi masalah yang stuckkan diri kita ataupun jadikan dia sebagai opportunity dan solution. So masalah tu memang tak ada. Kalau kita down ke kan, macam Februari kita kan memang drop gila-gila kan. Saya rasa first time kot sepanjang 5 tahun saya pergi MAP, so drop sampai 50%. So 50% kita drop. Biasanya kan 30-20 macam tu je. So kalau kita ada masalah, kita fokus on opportunity. Maksudnya masalah tu memang ada je. Kita teruskan buat apa yang kita kena buat. Sebagai agent, kita kena buat sales lah. Sebagai manager, kita kena recruit lah untuk mencapai kita punya aspirasi 100,000 tu kan. Okay, 100 juta. Jamal lah ni. Okay, and then okay, pasal fokus tu saya nak cerita masa saya kerja untuk Langkawi lah. Untuk Langkawi tu memang last day Coach Mi suruh saya memanglah nak kejar kan. Saya memang fokus satu hari untuk dapatkan satu case tu. Masa tu on the way balik Kelantan kan, dalam keretanya dengan tak ada line-nya. Tapi alhamdulillah mak ayah saya cooperate. Bila saya kata berhenti, line tak ada, dia orang terus berhenti untuk saya submit case kan. So memang saya fokus, saya buka OL, cari kat Facebook apa semualah kan. So memang fokus untuk dapatkan Langkawi tu. Dan memang alhamdulillah pukul 6 tu memang dah capture dah case. Dapatlah Langkawi. So memang fokus. Kena fokus apa yang kita nak. Kalau tak fokus, banyak gangguan, susah kan. Buatlah apa pun, even nak semayang pun banyak gangguan. Ada anak ke kan, sembang macam nak kahwin ni kan. Ada anak ke kan, tapi kita still kena fokus untuk sembahyang. Fokus sampai kita habis solat bagi salam. Sama ke macam kita punya appointment ke kan, kita punya sales ke, kalau ada attraction itu ini, jadi kita kena fokus juga sampai dapat apa yang kita target lah. Okay, and then okay, nak cerita pasal fokus ni juga. Saya ingat masa PT3 sebelum saya ke apa tu kita panggil yang national team tu kan tadi tu, cikgu-cikgu semua cakap saya tak payah pergi Zahir, baik kau fokus PT3. Macam tu. Masa tu PMA lah kan, PMA sekarang dah PT3 lah. Sekarang tak tahu lah jadi apa.
So dia kata memang cikgu-cikgu, semua cikgu-cikgu kata tak payah pergilah saya, bagi orang lain lah, tak payah pergi lah, baik kau fokus je PT3 ni kan. Tapi saya tak kisah pun, saya pergi juga. Itu 20,000 saya pandang kan, program tu 20,000, yang kalau aku tak pergi kosong kan. So fokus, dan at the end dapat jugalah buat balik hasil tu, yang 20,000 tu. Kalau saya tak pergi mungkin tak dapat lah. Okay, and then create self attraction. Okay, so self attraction ni apa yang attract kepada diri kita sendiri. Contoh kita nak kereta kan, contoh macam Fawaz kan, beli CBR kan, dah lama kita borak pasal CBR kan, beli juga akhirnya. So self attraction tu kita create. Kalau kita nak kereta tu, pandanglah hari-hari kan, kita punya dream board tu lah. Daripada awal Coach Mi dah ajar, Coach Mi pula, daripada awal coach-coach semua dah ajar, kalau ada dream tampal kan. So kita pandang hari-hari, create attraction hari-hari. Okay, kita next. Okay, then sacrifice and doa. So semua kejayaan memang kena sacrifice kan. Makin banyak, cuba klik. Okay, sacrifice ni dia ukuran kepada satu kejayaan. So kita boleh fikir kan, kalau kita sacrifice banyak, so banyaklah income tu yang akan datang. Contoh macam level Coach Mi, tengok piala-piala dia dekat atas tu, so boleh tengoklah berapa banyak sacrifice dia kan. Macam diri kita ke kita tengok sales kita macam mana, berapa banyak kita sacrifice untuk bisnes kita okay? And then money and time, ni biasa semua orang dengar lah kan. Semua orang nak ada duit, nak ada time, nak ada masa kan. Tak kisahlah dengan keluarga ke, dengan parents ke, okay? So ada orang tak ada duit, tak ada time kan, tu level paling bawah lah, biasa student lah. Tapi student pun tak kak, sebab sekarang student banyak je buat online lah kan, jual tudung lah, apalah kan. So siapa yang kategori tak ada duit, tak ada time ni susah lah. Okay, ada orang ada duit, tak ada time. Nah, ada orang ada time, tak ada duit. Yang kita nak adalah ada duit, ada time. Macam Coach Mi sekarang lah, relax je kan, macam coach-coach yang lain bukanlah relax kan maksudnya dia ada masa untuk keluarga sendiri. Okay, and then motivation and discipline. So saya percayalah orang-orang yang dah lama dalam business Prudential ni, dia boleh tahulah motivation tu bukan membuatkan dia berjaya, tapi disiplin kan. Ada orang motivation banyak manalah motivation pun datang, tapi kalau tak ada disiplin, dia takat tu je lah. Tapi kalau ada disiplin, dia akan create sampai bila-bila lah. Macam sebelum ni kan sharing Haris Hasan tu kan. Okay, and move next. Okay, adapt. So ni saya paling suka lah, adapt. Dan ni yang paling susah sebenarnya, adaptation. Okay, so willing to change. Macam sekarang kita punya bisnes boleh online. Sebelum ni kan kena pergi face to face kan, kena jumpa, kena bayar parking, kena belanja kan, susah. So then sekarang dah ada online, ada Zoom. Sama gak macam student pun sama. Dulu kena masuk kelas, sekarang online je. Yang paling senang lecturer lagi lah, dia nak buat kerja lain, dia record video, dia tinggal. Macam tu kan. Lepas tu ujung-ujung exam. So willing to change lah. And then survive and save. Kalau tengok gambar ni kan, dia akan berubah, apa nama ni, chameleon. Chameleon kan. So chameleon ni patung kan, chameleon. Tak tahu orang Terengganu panggil apa. Terengganu pelik sikit kan. So yang ni menatang ni dia akan berubah warna mengikut keadaan dia ataupun mengikut suhu dia kan, supaya dia survive and save. Sama gak macam bisnes kita kena survive kan. Kita kena survive. Kalau sekarang di zaman online, belajar untuk buat online. Belajar untuk buat online, untuk Zoom, appointment semua kan. Jangan stay dengan mentaliti yang lama kan. Lepas ni Coach Amir pernah cakap dengan saya, lepas ni kita mau kepada Pulse League. Dulu kita buat OCS, lepas tu pergi kepada OAL, sekarang kepada Pulse League kan. Okay, so survive lah. Kalau kita berjaya adapt dengan keadaan dunia sekarang, so kita akan survive and save, tak adalah tenggelam dan karam. Okay, and then self level up. So kalau orang yang berjaya adapt dengan situation ni, mana-mana situation lah, dia akan auto, kita panggil apa, dia punya level diri dia tu akan naik satu tahap.
Contoh kita adapt sekeliling kita. Contoh dengan dululah kalau saya lah, orang sibuk nak pakai iPhone kan. So and then move kepada orang nak beli kereta Myvi. Lepas tu move kepada golongan-golongan kroni-kroni Honda. Lepas tu sekarang ni tengah fikir berjumpa dengan orang-orang yang cerita pasal tax. So tak semua orang bayar tax kan. Yalah, yang mana yang bayar lah kan. So setiap adaptation yang kita buat tu, yang kita adapt dengan sekeliling tu akan menentukan siapa diri kita. Okay, then move next. Okay, so ni achievement saya. Pada tahun 2019 saya pergi Bali, and then saya qualify Pearl, and then Langkawi, Cash Money, and then Life Club, and then Pro Service Mark lah daripada tahun 2019 sampai 2021. Ni saya pergi Bali dengan Coach Mi lah. Saya ingat lah masa ni saya tertinggal wallet. Saya pergi Bali tak ada IC, tapi saya pakai pasport kan. Okay, and then ni Pro Service Mark yang saya berjaya dapat lah. Yang tu dekat Bali. So pergi Bali ni memang best lah. So mana yang belum qualify trip dengan Prudential, qualify lah. Walaupun saya baru pergi satu kali, saya rasa macam sangat-sangat VIP. Belum start clock lagi kan. So just pergi Bali je tu. Orang kata kalau sini-sini agent ni, Bali ni macam gula-gula lah. Gula-gula ni pun kita dah rasa manisnya sebegini. Okay, then move next. Okay, so ni personal achievement saya. So saya berjaya renovate rumah, and then motor saya beli sendiri. Ini pada tahun 2019 kot. Masa tu saya SEM 2. Okay, and then Apple product. So saya beli phone 3 kali lah. And then watch, Mac dengan iPad lah. And then saya beli motor untuk ayah saya tahun ni. Okay, teruskan. Next. Okay, so ni rumah saya yang kecil dan comel. So dulu ni tak adalah ni. So alhamdulillah dengan bisnes Prudential ni saya dapat income tiap-tiap bulan. So dapatlah renovate sikit-sikit rumah saya. Okay. And then ni saya beli phone. Ni first time saya beli phone. Memang happy gila. And ni saya beli iPad. Ni motor saya. Ni last motor ayah saya lah. Okay. Tapi yang paling saya terkesan adalah apabila ayah saya WhatsApp saya. Terkejut saya. Jarang gila WhatsApp saya. Kalau bagi OK pun K. Macam tu. Okay, so dia bagi tahu kat sini masa saya ingat lagi masa tu saya letak dalam box motor dia RM500. Sebab saya tengok dompet dia tak ada duit. Saya ada access account dia, saya buka account dia juga. Saya tahu password semua family saya kan. So saya buka memang tak ada duit. Sebabnya ayah saya ni, dia kerja 26 tahun. Gaji dia 1,600 sampai sekarang. 1,600. Saya pun garu kepala macam ni hidup kan. Boleh besarkan anak dia yang dah terlebih BMI ni. Kan? Fikir balik macam mana boleh hidup 1,600 kan. Dengan dulu naik motor SS-nya kan. Tapi dah tukar lah. Dah tukar, lepas tu saya langgar tiang. Saya yang buat langgar tiang, pecah motor dia tu. So, dia WhatsApp saya lah. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Alung pun tahu keadaan papa juga nak bantu. Alung untuk diri sendiri pun tak pas. Cakap macam tu. Sebab dia nak hidupkan Roadtech pun, dia kena kumpul 2 bulan duit dia untuk hidupkan Roadtech motor. So saya macam, aduh kan, yang aku ni duduk Starbucks pula kan. So tiap-tiap bulan saya bagilah dekat mak ayah saya kan. Cuma dia akan cakap lah, apa ni buat apa susah-susah je. Mana dia susah, tekan-tekan je. Dah submit kan. Payment pun online kan, senang. So saya pun cakap lah, dia kata tak nak melalui nasib yang sama. Kesian, bukanlah kesian. Saya tengok ayah saya pun dia ulang alik daripada dulu sampai sekarang lah. Daripada Gombak ke PJ, hari-hari Gombak ke PJ kan. Dia dah lah bawa 60 je. Sampai motor dia tu masuk bengkel tu kata motor ni rosak sebab tak pernah bawa laju. Beras asap kepuk kat dalam tu kan. So dia cuci kan. Sampai motor dia banyak kali lah. Mak saya lah cerita kan. Dia cerita motor ni banyak kali mati kan, time hujan kan. Ini bukan cerita sedih, tapi realiti kan. Saya pun pernah merasainya kan. Tapi sebab dia dah makin tua,
Dia sekarang dah umur kalau ikut yang ori 50 lah. Dia ada yang tak ori, dia 48 sekarang IC dia lah. Ayah saya orang Indonesia. Okay. And then saya cakap lah, doakan saya stuck up dengan tahun ni. So masa saya hadiahkan dia motor ni, dia terkejut gila kan? Sebab saya dah lah buat motor dia accident. Saya ingat lagi masa tu. Saya pun tak tahu apa yang saya fikir. Boleh langgar tiang depan sekolah. Malu betul lah. Okay, ni motor saya lah. Motor ni sampai sekarang saya pakai. Parking kat bawah tu. Okay. Apa dia? Balik lah. Tak tahu kan. Ada tulis tu jangan parking lah. Okay, you move next. Habis dah kot? Okay. So, sampai situ saja perkongsian saya. So, thank you. Ni gambar saya suka gambar ni. Saya print tau, tak kat bilik. So, ni saya akan my own GTR 2027 lah. Umur saya 27 tahun, saya nak jadi AM. Okay. Sama lah. Warna kat surat orange juga. Saya suka warna ni. Betul Coach Mi warna dia kat surat orange kat surat orange kan? Sebab Coach Mi pernah bagi tahu saya warna kereta dia kat surat orange. Dia tu. Okay, thank you. Lagi kot. Okay, so ni kita punya matlamat lah 100 million kan, aspiration 2026 Star Group Kajang. So insyaAllah kita punya Februari memang agak teruk sikit kan, Kajang kan. So jangan sampai generasi kita yang selepas ini nak datang MAP pun macam semua negatif kan. Apa yang kita buat hari-hari, contoh lah kan. Tak nak sampai macam tu. Sebab sebelum ni saya datang MAP, speaker-speaker yang bagi tu memang best. Dan apabila mengumumkan pasal performance, mungkin dia happy lah kan. Kita tengok wah positive grow, tepuk kan. So sekarang dia negative grow. So kita boleh bangkit balik. Sekarang baru bulan March. So insyaAllah semua dalam ni boleh start club this year. Paling kurang pun 200,000 TPC, 100 cases kan, banyak ada diskaun tu kan. Okay, saya rasa sekian tu sajalah. Terima kasih. So kita nak mengusulkan 3 soalan kan. Yang dalam Zoom pun minta tolong yang jaga Zoom kalau tengok yang kalau ada soalan boleh bagi tahu dekat saya. Dan juga dekat yang physically, saya open floor untuk 3 soalan. Tak kisah lagi nak buat. Okay. Siapa dah tanya soalan? Okay, Coach Zahir. Kita ni mudah dibentuk oleh environment sekolah. So macam mana Zahir, dari environment student lah, environment kawan-kawan, environment yang buah-buah, tapi Zahir boleh maintain performance, fokus, walaupun Zahir sebut tadi kan, adaptation semua tu, walaupun berada dalam pelbagai jenis environment. Kalau Zahir berada dalam pelbagai jenis environment sekarang, so semua tahu dari student, basically is adalah part-time student, part-time pleasure. So macam mana boleh maintain dan boleh ada perkembangan, growth macam tadi. Betul tak? So sebab kita sendiri pun kalau kita tengok, kita dalam satu environment pun tak boleh dapat sampai growth tahap macam tu. So macam mana Zahir boleh maintain? Alamak, Telegram ni lah bang. Okay. Saya maintain saya pernah dapat jugalah soalan ni daripada kawan-kawan saya. Dia cakap, tak susah ke kau buat 2 kerja? Macam tu lah kan. Tak susah ke? Dengan study lagi, lagi dengan lecturer macam ni lagi, dengan attendance system down ni. Tu masalah student lah. Kan saya rasa mungkin sebab dream saya kot. Kan? Saya tengok mak ayah saya kan. Bila kita memang kena tengok dia beloved one lah, yang kita sayang kan. Sebabnya tak ada benda yang akan push diri kita selain orang tersayang. Kan kita tengok mak ayah kita, okey, kalau saya lah saya fikir mak ayah aku lagi 5 tahun 10 tahun dah duduk rumah dah. Takkan nak ulang alik Rawang, takkan nak ulang alik Damansara. Kan kalau kawan-kawan saya tu mungkin dia orang kemungkinan lah kan. Dia orang just fikir aku nak untuk diri aku. Tapi saya rasa untuk diri saya rasa dah okey kot. Untuk saya lah. Tapi saya nak kena fikir untuk mak ayah saya. Untuk mak ayah saya belum kahwin lagi. Nanti kalau saya dah kahwin untuk anak bini saya lah. Kalau untuk mak ayah saya, diorang lagi 5 tahun 10 tahun dah akan bersara. Dan
Dreamboard tu memang saya letak dekat depan mata. Dreamboard tu. Walaupun dream saya suka bertukar-tukar, kadang nak kereta tu, kadang nak kereta ni, tapi at the end GTR jugalah. Kan? So untuk maintain memang kena tengok muka orang tersayang. Itu je lah. Kan? Muka tengok muka. Kadang kalau mak ayah saya balik, saya tengok mak saya keluar daripada pintu pun saya dah tengok dah. Aduh, penatnya kan. Drive daripada Rawang kan, RM50 je sehari kerja. Kita commission kan, duduk sembang-sembang 40%. Duduk sembang-sembang 40%. Saya rasa itulah kot. Tengok dia bila one yang kita sayang, kita akan bagi lebih untuk dia. Untuk maintain environment tu pun sama juga. The only chance yang saya boleh grow saya punya income adalah dengan Prudential. Dan saya boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Contohlah, sebab saya akan habiskan degree saya, InsyaAllah saya akan promote pada tahun 2024 menjadi UM1. Doakan saya lah. Kan? Bila kita tengok Prudential ni satu cabang yang Alhamdulillah lah, kalau anda semua berada di sini kan, buatlah betul-betul kan. Sebab tak ada dah kat tempat lain yang commission naik-naik. Mak ayah saya kan, dia gaji dia, bukanlah gaji dia lah, dia dapat increment setahun berapa RM100. Dia punya celebration tu, wow, gila-gila kan. 100 je. Kita punya commission banyak lagi daripada tu. Every month boleh naik. Tapi mereka dah kerja 10 tahun naik RM100. Kan? So, dan saya sebagai anak sulung, siapa lagi nak bagi dekat mak ayah saya? Kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Macam tu. Okeylah. Cukup bang. Ada soalan ke? Ecah, silakan Ecah. Baik, kalau tengok production tu kan, boleh tak share macam most of your client, siapa bagi student kan? And kalau share macam apa you, macam mana, what are the rejection you dapat, and macam mana you handle, so nak tahu client you tu ramai dari mana tu dan siapa? Oh, okay. Klien saya masa saya mula-mula masuk dulu yang 15,000 TPC tu semua orang sekeliling saya lah. Ya, kawan-kawan sini saya yang dah kerja sikit-sikit lah kan. Lepas tu saya more kepada referral. So setiap klien dan prospek kita tu kita kena buat seprofesional yang boleh. Even dia kawan kita. Sebabnya at the end dia akan, oh dia ni professional lah, dia akan refer. Professional lah, dia akan refer. Kan? Kalau kita dengan dia ni, boleh lepak mama close, macam tu kan. Without ada orang kata, kalau kawan-kawan saya lah, kau buat je lah kan, aku bayar je bulan-bulan 150. Cakap tak boleh kan, aku kena profesional dengan kau, so then nanti kau akan refer aku. Cakap macam tu awal kan. So nanti bila orang nak refer, dia tahu, oh dia ni Zahir, profesional, so dia akan bagilah. Mostly referral lah, referral kawan, abang lah, makcik lah, ni lah. The power of referral tu memang power lah. Memang power. Dia satu cabang jadi cabang lain kan. Dia trust kan. Setulah. Kalau stranger ni saya jarang lah stranger. Jarang. Mostly kepada referral. Refer kan. Sebabnya kalau stranger, saya takut masa saya banyak terbuang. Saya nak study lagi. Contohlah kan. Tapi kalau referral ni, saya cepat. Macam itulah refer. Dan saya pun tak sedar juga, tapi Coach Mi cakap saya punya production positive grow. Itu yang paling saya membanggakan diri saya lah. Yang lain-lain tu tak sangat. Positive grow. Padahal saya tak tahu, dia akan fikir, aduh boleh lepas ke production dah lepas, boleh lepas ke production dah lepas. Itu je saya fikir. Tapi alhamdulillah tiap-tiap tahun lepas kan. Macam tu. Itulah. Good. Thank you. Jawab Ecah. Okay, so satu lagi soalan daripada Zoom. Tapi ada ni, boleh Zoom ni. Ada lagi, ada pada physical. Kita bagi lagi dalam 10 second. Okay, Coach. Ramai orang nak start, ramai orang nak mula kan, betul tak? Tapi ramai orang macam nak dapatkan keberanian untuk mula tu tak? Macam mana Zahir boleh seingat saya masa tu POP kan ni dekat otak. So yang Gubah semua lahir dulu kan. Apa dia? Geng-geng Gubah semua lahir dari otak. So POP kat otak. So after POP Zahir berani dengan diri datang POP tu lah. So masa tu apa yang buat Zahir rasa macam okay lah, 2008, sedangkan masa tu SPM pun tak dapat result betul.
Alhamdulillah masa tu baru 17 tahun. Result belum keluar lagi. Dan apa yang saya fikir masa tu sebab kawan-kawan lain mungkin yang aku nak start tapi dengar lepas tu tak continue ataupun nak datang BOP pun macam apalah, tak nak datang lah, tak continue. Banyaknya datang BOP tapi tak continue selepas tu. Jadi tak ada first step dia nak buat. So apa yang buatkan tadi buat keputusan untuk mulakan first step? Mulakan first step. Yo. Masa first lepas Coach Mi explain semua tu pasal Star Club, pasal commission apa semua tu, saya memang tak jelas pun. Memang tak jelas. Yang saya fikir just Apple itu je lah. Masa tu lah. Tapi bila Alhamdulillah dipermudahkan, sebab saya fikir mencuba perkara yang baru tu tak salah. Dan kita pun masih muda. Even kalau dah 40 pun masih muda lagi. Kan? Masih muda lagi. Muda lagi. So untuk mencuba perkara yang baru tu, dia memang tak salah lah. Bagi saya lah. Banyak je benda kat dalam dunia ni, macam-macam kita benda boleh buat. Tapi kalau dah ada peluang depan mata, kan, tapi masa Coach Mi suruh saya datang Kajang tu, saya memang just okay. Walaupun tak tahu Kajang tu dekat mana, kan, okay je. MRT pun tak pernah naik, okay je. Sampai satu, kita panggil apa? Satu tahap tu saya rasa okay, ni mungkin jalan aku. Walaupun saya tak tahu apa-apa je lagi, cuma percayalah kalau ada perkara baru datang kepada kita, mesti ada sebab. Mesti ada sebabnya, kan? Kenapa coach pilih kita? Kenapa contoh kita nak approach kawan tu, dia sebab kita tahu aku pilih kau ni ada sebab, kan? Lepas tu pujilah dia sikit. Contoh kalau orang BOP kan, pujilah dia sikit, sini boleh nampak potensi. Tapi memang betul lah bagi saya percaya je kepada Allah. Apa benda yang datang dekat saya tu mesti ada sebabnya, kan? GL decline ke ada sebabnya juga. Itulah bagi saya kot. Dan boleh kita panggil apa tu, dalam apa je perkara yang kita buat, kalau buat betul-betul, insya-Allah lah jadi, kan? Masa saya first turun daripada MRT tu, first saya naik BMW. Masa tu macam pelik jugalah. Saya nak tarik kerusi ke depan, tak ada kat bawah tu. Nak tarik ke depan tu. Saya biasa naik Alza kan. Tak ada kat depan tu. So kena dari tepi. Macam tu. Tapi saya menjawab kot soalan Coach Mi. Saya rasa bagi saya mencuba perkara yang baru tu tak salah. Kalau gagal pun it's okay. Cubalah lagi. Kalau rasa tak sesuai, then cuba lagi. Itulah. Okay. Okay, Gus. So, last saya kan? Last saya. Okay. Tadi saya ada satu point yang saya rasa ada Pak? Okey Pak. Okey Pak. Silakan Pak. Perkara mencabar. Oh, saya pun lupa. Perkara paling mencabarnya adalah bagi saya appointment ke macam mana? Itulah berat naik lah. Ini apa? GL. Oh, isu GL lah. Menghandlekan isu GL. Yang latest. Oh, okay. So baru yang paling mencabar saya sebagai ejen adalah GL decline lah. Bila GL decline, klien memang tak relax lah. Masa tu saya ingat GL tu dah approve, tapi disebabkan doktor tu silap tulis ataupun dia ambil diagnosis yang lain, so GL tu jadi decline semula. Klien dah masuk, dah keluar dah pun. Cuma payment tu belum sampai, tiba-tiba GL decline. So bila GL decline, klien kena bayar sendirilah. So saya kena pergi jumpa dengan doktor tu. Tapi cara nak pergi jumpa dengan doktor tu bukanlah macam saya nak jumpa doktor hari ni, dia terus pergi jumpa. Apa yang saya belajar adalah kita kena pergi step by step. Mula-mula saya pergi kaunter ni kata pergi sini, kaunter ni kata pergi sini, baru boleh jumpa doktor tu. So step lah. Mula-mula saya fikir tak apalah, pergi jumpa doktor je, direct je, kan? Tapi bila saya cakap dengan Coach Mi, Coach tak dapat jumpa lah, dapat jumpa dekat bahagian kaunter. Tak apalah, kita memang nak trigger doktor tu pun, kan? So saya berunding dengan doktor tu,
nak berundi dengan doktor itulah yang menjadi kepayahannya lah, sebab dia pandang kita macam alamak agent insurans ni lah adalah budak, contoh kan, adalah budak kau nak apa kan. Tapi saya datang act as a professional. So saya pergi sana, saya tanya, saya cakap kat dia macam ni, tanya kenapa. So the keyword is professionalism tu penting dalam mana-mana pun, penting kan. Kita berurusan dengan klien, dengan customer service, dengan marah customer service kan. Lepas tu sebabnya setiap perkara yang kita buat, kalau kita act professional, automatically kita akan jadi seorang professional dalam apa sahaja situation sekalipun. Macam itulah. So bagi saya itulah paling mencabar kot, nak kena berurusan dengan hospital tu. Itulah. Tapi alhamdulillah lah, sampai ni kalau JLE client saya macam okay, aku dah pernah pergi dah, pergilah lagi. Macam tu. Okay, jawab Mak. Okay, soalan saya ulang kan. Ada lagi? Okay, Gus. Waalaikumsalam. Allah. Dua. Saya umur 32 baru bercakap macam awak. Model guys. Okay, so saya nak tanya apa yang buat awak inspire? Sebabnya kali ikutkan daripada awak bagi Zahir punya TPC tu tadi, kalau nak kata dari segi calculate, actually your income is more than most of the manager kat luar. Okay, most of the title manager dekat luar actually income awak lebih daripada tu. Tapi you still as a student. Kita boleh tengok bila orang muda as a student dengan income macam tu, dia akan easily to fall to comfort zone. Okay, tapi bila tengok awak still lagi keep moving, eager for something. So, apa yang sebenarnya yang buat awak, benda yang inspire awak, atau maybe something yang saya tak tahu yang maybe motivate awak untuk pergi lagi lebih tanpa peduli apa yang kita dah dapat. Macam ada satu benda lagi yang awak fokus lagi besar, so benda tu awak tak fall pada comfort zone. Jadi saya boleh share kan? Okay coach, insyaAllah. So tadi soalannya macam mana saya keep moving lah, keep moving walaupun dah ada apa yang saya ada. Okay. Alamak, susahnya soalan ni. Membuatkan saya keep moving adalah saya tengok orang saya di atas. Saya tengok orang saya di atas. Orang atas saya adalah Coach Zuhaimi Ibrahim. Okay, saya sangat mementorkan dia berbanding dengan orang lain. Okay, disebabkan first kali ialah, semalam saya stalk Coach Mi tu. Saya stalk sampai dia kahwin. Dekat Facebook. Wah, kurusnya gitu kan. Okay, saya tengok orang atas saya lah. Orang atas saya, sebab saya macam ni kita tengok orang atas kita tu macam mana, dia eager. Saya mungkin dulu masa saya mula-mula saya aku kalau dah level Cik Zuhaimi ni aku relax tapi dia relax ke? Tak relax. Dia memang tak relax. Dia still searching, still lagi BOP, still lagi sanggup nak jumpa saya, datang gombak nak jumpa saya kan. Sampai saya pernah cakap dengan Kira, dengan Mira, kita bercakap bertuah lah, ada orang macam ni datang dalam hidup kita, orang lain tak dapat. Contoh, so saya tengok orang atas saya, kalau dia pun teruskan bekerja, saya pun akan ikutkan terus bekerja. Tapi level dia dengan level saya jauh gila, jauh. So, orang kata dulu baby kuman, jauh sangat kan. Kalau tengok production Cik Zuhaimi dulu masa di agent, Starclub Summit lah, apalah semua kan, kita alah kan. So soalan saya rasa nak sampai ke level Cik Zuhaimi tu saya rasa mungkin jauh lagi. Tapi saya akan cuba beat dia satu hari nanti. Sebab saya pernah buat benda tu masa zaman sekolah. Masa tu saya ingat lagi, saya tingkatan 2. Saya tengok saya punya mentor, saya panggil tu sebagai mentor saya jugalah. Dia memang menang semua benda. Nama dia Ihsan Mazin. Dia memang menang semua benda. Dia jadi tokoh pelajar, dia jadi dapat anugerah kebangsaan, dia jadi pengurus terbaik convention apa semualah. Saya memang masa tu saya ingat saya jadi pukul kompang untuk dia. Masa tu saya pukul kompang. Dia naik pentas kan, saya pukul kompang dengan kawan-kawan saya. Saya cakap, satu hari aku akan beat kau, percaya. Tapi memang saya beat semua yang dia ada.
Masa tu lah saya berjaya. Semualah. Saya memang beat dia lah. Memang saya beat dia. So saya percaya saya pun boleh beat Cik Zuhaimi satu hari nanti. Itulah. Itu pun antara faktornya jugalah. Sebab saya pernah buat sekali, jadi saya akan boleh buat lagi. Itu. Coach, insyaAllah lah. Menjawab ke? Okay. Ada soalan lagi? Dalam Zoom ada? Pagi ada ni? Tadi ada bukan dalam Zoom satu. Dalam Zoom ada? Ada soalan? Tak ada. Oh tak jadi. Tak ada Okey. Tadi saya ada soalan Okey. Tadi saya tertarik dan saya fikir dengan point Zahir, motivation and discipline. Tak semua orang motivation tapi berdisiplin. So kita ni kaya dengan motivation. So in term of definition, Zahir, disiplin tu okey. Maybe boleh share dekat saya dan juga kawan-kawan kat sini kat Zoom. Apa yang saya pegang, disiplin of macam mana yang aku tak boleh lepas benda ni. Aku kena jaga benda ni. Disiplin macam mana? Faham? Faham lah. Okey, bawa disiplin ni benda paling susah. Kan? Sebab pada zaman sekolah lagi orang tak suka disiplin. Dia orang pilih disiplin lagi lah kan. Lagi tengok pengawas macam ni kan. Oh lah, kerek lah. Baju hijau, baju biru je pun. Macam tu kan. So disiplin ni benda yang susah, tapi bila dah buat dia akan mengubah kehidupan tu 100%. Kan? Macam saya pernah dengar orang cakap lah, dulu masa sekolah ada jadual boleh pula ikut disiplin. Dah hidup kat luar dah tak ada table lah, dah tak ada jadual lah, dah tak ada disiplin lah kan? Padahal lagi mencabar dekat luar tu kan. So lagi satu disiplin ni macam-macam lah. Ada yang disiplin bangun pagi, ada yang disiplin update OAL, ada yang disiplin, contohlah kalau dari segi bisnes lah kan, ada yang disiplin 3 appointment satu hari. Tapi percayalah, dalam setiap perkara disiplin, satu benda disiplin tu akan mengubah kehidupan. Abang kata Haris Hassan yang kita pergi share tu kan, make our habit and our habit make us kan. Kalau orang yang selalu bangun pagi, dia memang akan selalu bangun pagi lah, dan rezeki dia akan masuk di waktu pagi. Mana siapa yang selalu disiplin buat phone call, dia akan ada klien daripada phone call. Mana disiplin buat OAL, dia akan ada klien daripada OAL. Mana-mana lah, even solat sekalipun kan. Mana disiplin solat awal, dia akan dapatlah barakah solat tu. Dia akan mengubah kehidupan. Tak kisahlah dari segi apa sekalipun, tapi kalau disiplin tu dengan mudahnya adalah konsisten lah. Konsisten kita buat perkara tu hari-hari without miss. Tapi perkara yang betul lah. Kalau duduk buang contoh pukul 6 petang dah balik rumah, kita pun disiplin pukul 6 petang dah balik rumah tengok Netflix contoh kan. So disiplin lah kita. Memang disiplin pukul 6 rumah balik rumah tengok Netflix kan, tapi kita tak dapat apa-apa hasil lah. Macam tu. Cukup. Masih. Baik. So okay, tak ada kan? Dekat dalam Zoom ada? Okay. Dalam Zoom. Okay. Ada tak? Tengok je. Tak ada kan? Okay. Fatih tak ready? Tak ready. Alright. Okay. Siapa dulu? Okay, Fatih kan? Ya, saya. Okay, silakan Fatih. Alright. Ini dalam banyak-banyak thing kan. Cuma boleh tak share dan ada the most meaningful dream Zahir? Most meaningful. The most meaningful dream Ya betul. Okay. Ada dua lah meaningful dream saya yang saya betul-betul nak. Pertama sekali bawa mak ayah saya pergi ke umrah. InsyaAllah lah, saya memang target tahun depan saya pergi. Sebab saya dah kira dah kumpul duit dengan bonus Januari lagi kan. Kan. So kita kira-kira dah kumpul duit. Dan saya pernah tanya ayah saya lah, sebab nenek saya meninggal dekat Mekah kan. Tapi sampai sekarang saya rasa dia hidup sebab dia duduk kat sana. Saya tak nampak pun dia. Saya pernah tanya ayah saya, kalau dia beri peluang nak pergi Turki dengan pergi Mekah, mana satu papa nak pergi? Mestilah pergi Mekah. Contoh macam tu kan. Dia punya excited, dia terus cakap mestilah pergi Mekah. Tapi bila saya baca message dia tadi tu, saya tahu memang tak ada pun antara family saya dan tak ada pun family orang lain yang boleh sponsor family saya. So saya yang kena create sponsorship tu sendiri. Sama juga macam saya punya
yuran bulanan, yuran tahunan untuk college. So saya itu yang buat pergi Mekah. And then second, saya nak ada rumah dan tanah untuk mak ayah saya. Sebab bila dia dah retire nanti, dia ada something yang dia boleh buat instead of sekarang. Sekarang ayah saya, kalau saya beli barang, contoh baru ni saya beli kasut Skechers, belilah, dia 50%. Saya beli kasut Skechers. Lepas tu ayah saya cakap, simpanlah duit, nanti boleh beli rumah, kan? Belilah rumah 100,000 ke. Itu saya tahu itu adalah dream dia. Dia nak tu benda tu, kan? Dengan gaji dia yang dia ada, saya tahu dia memang tak mampu. So saya nak, dream saya adalah saya nak hadiahkan dia satu rumah dan ada tanah. Seronok lah bila tengok macam Coach Mi duk tanam-tanam belakang-belakang tu kan. Duk tanam-tanam pokok-pokok dah besar-besar. So itu memang dream dia. Saya nak realisasikan dua perkara tu, pergi umrah dan juga ada rumah dan tanah, supaya dia ada aktiviti boleh buat pada usia tua dia. So siapa yang kena merealisasikan? Saya sebagai anak sulung dia. Lah, itulah Fatih. Okay. Amin. Alright, terima kasih Fatih. So kita tutup soalan. Alright, so very inspire daripada Zahid. Kita sama-sama bangkit dengan inspire daripada sharing. Nampak besar Haris je ni sih, tapi Zahid besar, tapi dia memberi impact pada kita kan. So budak muda umur 22, level manager bagi Coach Martin kan, punya income kita macam mana, dah bagi berapa dekat family pula. Tepat pula untuk saya. So saya tak nak buang masa, saya nak menjemput our beloved Coach Zohaimi untuk memberi sama appreciation untuk Zahid. Kita berikan tepuk untuk Coach Mi dan juga Zahid. Congratulations. Siapa? Okey, beri tepuk untuk speaker kita. Mana emas saya? Tak ada dah. Tak ada. Oh ni ada kat sini. Okey, lagi sekali bagi tukar untuk Coach Zohaimi dan speaker kita kami beri.